Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baru hujan lebat di Kuala Lumpur ni. Hari ni saya nak bercerita pasal apa itu toge bahasa Melayu dia orang sebut toge, dan apa itu kanjo. Jadi kalau sebut toge, ejaan dia TOUGE lah kan. Ianya adalah aktiviti naik bukit dan turun bukit yang dipopularkan oleh peminat kereta di Jepun pada tahun 80-an istilah saya, awal 80-an. Jadi diorang akan buat timing ataupun kejar mengejar dua kereta saja di laluan pergunungan. Jadi kalau dulu-dulu siapa yang suka main game arcade Battle Gear 2, Initial D arcade, dia akan apa ni, setiap orang kita boleh experience macam mana rasanya turun bukit Akina tu, yang popular Akina. Ini yang siapa yang layan Initial D Initial D ni pula manga. Kalau bahasa Melayu ni komik lah kan. Lepas tu diadaptasikan ke apa ni, anime atau kartun, dan seterusnya ke movie oleh producer filem daripada Hong Kong. Jadi banyak benda yang kita boleh belajar daripada Initial D ni. Jadi saya nak bercerita pasal Stage 1. Saya dah ada pernah memiliki beberapa set Initial D, sekarang dah hilang. Saya letak kat store tak ke mana lah kan. Ini longkai menunggu kereta-kereta accident ya. Ni longkai bahaya. Tunggu kereta accident dia datang. Jadi kalau nampak kereta-kereta macam tu, tak payahlah bawa laju-laju time hujan ni, bahaya. Okay, kita bersambung balik kisah pasal Initial D Initial D itu maksudnya dream, permulaan mimpi. Jadi orang ingat Initial Drift. Dia kisah dia pasal dua watak, iaitu Takumi Fujiwara dan Keisuke Takahashi lah. Keisuke ni yang bawa RX-7 FD color kuning dalam stage 1 tu. Jadi cita-cita dia nak jadi pemandu lita. Takumi ni pula dia memang dia apa ni cakap, dia memilih untuk kerjaya dia menjadi pemandu rally lah. Untuk kerjaya dia lah pemandu rally. Lepas tu tak tahulah apa jadi lepas tu kan, tak ada sambungan kan. Jadi Takahashi ni, Keisuke ni memang nak jadi circuit racer lah, tapi menggunakan jalan-jalan gunung ni untuk asal bakat. Yang apa tu, daripada stage 2 tu wujudlah pasukan Project D Project Dream nama dia, yang diuruskan oleh abang Keisuke ni lah kan. Siapa nama abang dia? Keisuke lah kan. Jadi abang dia ni, sebelum dia menubuhkan pasukan Project D ni, dia kena apa tu, dia tour setiap kawasan gunung tu dekat dalam Jepun tu, panggil prefecture So dia akan mengajak siapa yang laju kat kawasan tersebut untuk berlawan dengan pasukan beliau. Kena lawan secara clean lah. Tapi siapa yang kalah dan perlawanan yang akan diletakkan dalam website Project Dream ni. Jadi dia pergi Akagi, dia menang. Dia pergi Miyogi, dia menang. Jadi bila tiba kat Akina ni, dia tak tahu yang Takumi Fujiwara ni memang champion dekat situ lah kan. Sebab bapak dia train daripada dia apa ni, zaman sekolah lagi sampai ke Form 5. Kalau ikut kisah dalam manga tu, 5 tahun bapak dia train. Jadi sebenarnya banyak elemen motorsport yang secara hidden, maknanya orang yang faham lah apa maksudnya dia bagi ilmu, tapi ilmu tu perlu dikorek, perlu kita kena faham kenapa dia buat macam tu. Pada saya dia memang best gila lah Initial D ni lah kan. Sebab dia punya technical director dia adalah
DK sendiri, iaitu Drift King sendiri. Sucia saya tengok nama first name dia, person name dia. Dia sama dengan Sucia lah, DK lah panggil DK kan. Siapa yang selalu layan best motoring boleh kenal sangat lah kan DK ni. Sebab dia dengan lagi 2 orang tu, dengan Nom dan lagi seorang saya tak ingat nama dia, akan test kereta dekat kawasan bukit bernama Gunsai kan, hot version Gunsai, toge lah tu. Jadi dia panggil Gunsai Track A. Dia ada Gunsai Track B dan Track A. Dia tinggi asin, dia orang guna yang Track B lah, Track A lah. Jadi apakah elemen-elemen yang cuba dia nak ajar oleh penerbit filem ni lah kan. So nak jadikan kisah bapak dia Bunta Fujiwara seorang peruba kereta yang dah bersara dan buka kedai Taufuqa. Jadi bapak dia ni memang nak train anak dia supaya jadi pemandu lah. Anak dia tak minat pun memandu, tapi memandu kerana terpaksa nak hantar tamu kan. Jadi bapak dia kata, bapak dia decide okey lah, untuk train tak perlu bagi kereta power-power. Dia bagi kereta yang sangat basic untuk train driver, kereta layout FR, front wheel drive, rear wheel drive, front engine FR tak ada bantuan ABS, tak ada bantuan traction control, engine pun tak power pada. Tapi ada LSD, model Turuno AD86 Jadi si anak ni bawa lah tak ubah, hari-hari naik gunung turun. Jadi elemen pertama yang cuba disampaikan ialah belajar balance kereta. Jadi tak semestinya nak kena kereta power nak laju. So bapak dia bagi kereta yang paling purba lah. Kalau katakan dalam cerita Initial D ni, E86 ni kira macam tak ada teknologi langsung lah, maknanya kelas paling bawah lah. Macam tu. Dia belajar balance kereta dahulu, belajar brake hanya perlu belajar kekalkan momentum, belajar steering rotation, dan ingat tak kalau setiap kali hantar tahu bapak dia letak air kan, letak air water cup. Jadi kalau air tu tumpah, dia kata tahu belakang akan tumpah. Jadi anak dia tak mau terpaksa lah belajar balance kereta, braking, balance. Tapi anak dia nak balik awal sebab ngantuk. Jadi mau tak mau mula-mula ambil 1 jam setengah lepas tu over the time dia pergi balik dalam masa 1 jam kurang setengah jam, dan sekarang dah less daripada 1 jam dah balik. So bapak dia kira macam tu lah progression anak dia. Jadi air tu maksudnya kalau zaman sekarang kita akan letak 1 G meter lah kan, meter yang kita brake di depan, sebagai G-force meter. Jadi air yang bapak dia letak tu mewakili G meter. Jadi anak dia tak mau terpaksa balance kereta. Jadi inilah maksudnya asas pertama untuk menjadi pemandu motorsport, kena belajar brake, kena belajar balance. Lepas tu secara automatik dia driving dia adalah smooth. Dia takkan terkejut, air takkan tumpah. Kalau brake slam je tu kan air tu tumpah kan. Jadi mau tak mau dia kena dia nak late braking tapi dia kena smooth. Dia tak sudden. So kalau diukur gunakan G meter, dia tak adalah graf ni menaik macam graf saham lah kan. Jadi dia cantik, dia smooth je. Jadi elemen yang cuba disampaikan ialah driving secara smooth, menggunakan kereta yang paling tak power. Jadi kalau ikutkan dalam cerita tu, Akina ni sentiasa hujan, jarang nak kering. Dia bawa time subuh lagi kan, dia hantar pukul 3 pagi kan. Jadi embun tengah turun, hujan turun selalu lah. Jadi mau tak mau dia kena bawa smooth dalam keadaan basah. So bapak dia train pandai-pandai kau lah kan, asalkan air tak tumpah. Jadi anak dia over the 5 years lah kan, dia self learning lah, dia belajar sendiri. Jadi dia cuma drive, dia tak fikir apa pun. Dia budak sekolah, dia tak perlu tahu pasal suspension. Dia belajar sendiri. Dia tahu tukar gear, dia tahu helento, dan dia tahu kereta kena balance.
perlumbaan pertama tu yang dengan FD tu menguji skill adalah skill pertama ialah balance kereta lah. Maksudnya kereta tak laju tak apa, tapi dia balance kereta dia dan dia boleh catch up dengan RX-7 FD tu di kawasan consecutive 5 turn tu kan. So dalam episod kedua battle kedua lawan Skyline R32 kan, R32 kan. Jadi bapak dia kata, anak aku ni, kalau bapak dia bercerita kat kawan dia lah, kalau aku tak ubah suspension ni, anak aku tak ada peluang ni nak lawan Godzilla R32 kot kan. Lepas tu pemandu R32 siapa nama dia, tak ingat lah, pun bukan calang-calang orang sebab dia pandai balance kereta dia supaya tak understeer. Dia tahu kereta dia berat dan dia guna ngam-ngam, jadi dia tak akan drift. Maksudnya dia menggunakan teknik circuit driving tapi dekat jalan gunung. Jadi bapak dia kata fundamental utama GTR ni, depan dia berat. Mula-mula memang kena tinggal teruk lah Takumi, tapi dia kata kalau aku ajar Takumi memandu pun tak guna sebab anak dia bodoh, dia kata. Jadi dia loosekan suspension dia bapak dia loosekan lah suspension supaya entry and steer. Maksudnya dia boleh, Takumi boleh throttle awal dan throttle tu tekan lama. Makin laju lah, maksudnya entry speed makin laju dan exit speed pun makin laju. Jadi dia loosekan suspension. Saya rasa suspension AE800 tu adjustable. Jadi bapak dia dah tune siap. So anak dia hanya dapat rasa bila dah blunder. Kereta rasa kereta tu loose. Boleh ni boleh throttle awal lah. Macam tu. So anak dia tak pandai nak adapt kalau diberitahu. Dia pandai adapt kalau dia rasa sendiri. Tu sifat Takumi. Dia susah nak difaham, nak beritahu, dia kena rasa. Jadi bapak dia bertaruh sistem ABS R32 tu akan membuatkan tayar depan overheat. Tayar depan overheat lah, betul lah, sebab turun bukit. Lepas tu kat hujung tu kan dia punya selektor makin tajam. Jadi enjin RB36 tu kan berat. Jadi tayar akan overheat dan ABS akan buat kerja lebih. Bila tayar overheat, dia akan understeer, dia akan terbuka. Jadi kat situ lah time Takumi menggunakan peluang, hanya satu peluang saja untuk mengalahkan R32 GTR, iaitu kena tayar longkang lah kan. Bukan longkang, apa nama dia, brake. Dia tengah drift sambil brake sambil tukar arah kan. Seperti apa tu, weight shift lah macam tu. Kan dia ambil luar, kalau tengok dia ambil luar. Lepas tu GTR nak blok luar, dia masuk dalam. Jadi susah juga teknik tu sebenarnya nak buat, tapi itulah dia. Logik, memang logik, bukan fantasi lah teknik tu. Seterusnya melawan episod seterusnya ialah melawan apa ni? Melawan Honda AG6. Tapi tangan kanan kena ikat tape dekat steering, tak boleh lepas. Jadi biasa orang drift, dia akan biarkan steering tu rotate kan, dan dia biarkan je lah kan tangan tu lepas kan. Jadi ni tangan tak perlu lepas. Ikat macam ni. Jadi ilmu yang cuba disampaikan pula dekat situ ialah menggunakan teknik weight shift dan apa tu, turn tak perlu pun lebih. Maksudnya turning tu sikit saja. Jadi bayangkan maknanya kalau siapa yang turn lebih tu kat litar tu salah tu, sebab ni turn kena ngam-ngam ni sebenarnya, tak perlu pun. Jadi gunakan weight shift untuk turn. Tu teknik FR lah kot kan. Seterusnya yang paling saya suka yang lawan dengan AG6 tu lah kan. Mana Takumi pun hampir kemalangan. Dan akhirnya dia belajar sebenarnya steering tak perlu kelas habis banyak pun untuk turn, dia just sikit je. Dan main throttle untuk buka bahagian belakang tu untuk membantu turning. Dekat front wheel saya tak tahu macam mana, tapi kalau kereta FR memang boleh buat macam tu kan, menggunakan throttle dan weight shift untuk membantu turn radius.
apa lagi lepas tu yang last tu ialah yang dia lawan abang dia kan, Keisuke kan. Yang tu teknik siapa yang mengejar dia tak stres. Maknanya dia orang yang dikejar, orang yang kat depan stres sebab asyik tengok rear mirror je kan, nak pastikan orang belakang kena tinggal ke tak. Jadi dia itu lebih kepada mental betul tak, mental torture lah kan, perlawanan mental. Dua-dua sama laju, dua-dua sama hebat, tapi lebih kepada mental lah, mental test. Jadi Keisuke pun understeer di saat-saat yang paling kritikal, sebab Keisuke hanya boleh follow saja rhythm si Takumi kan. Kalau dia kat depan dia tak boleh cakap, dia kata dia tak boleh selaju macam apa yang Takumi drive. Jadi dia follow dia belakang dan copy rhythm dia. Tapi bila dia kat depan, apa tu, tayar menjadi makin stres. Dia bawa FC tayar depan stres dan akhirnya ada steer di high speed turn yang left turn tu, dan di situlah Takumi mengambil peluang untuk memotong. Jadi cara dia memotong execution tu pun sangat logik lah pada saya. Lepas tu start lah stage 2 kan. Stage 2, jadi stage 2 dia lawan Miyata kan, Mazda Miyata NC dia saya NC 4 throttle. Lepas tu lawan Evo, geng-geng Evo dan Evo, yang tu saya rasa nanti saya tengok dulu apa yang cuba disampaikan. Yang saya cerita ni adalah stage 1. Kalau raja tak boleh jalan basah. Jadi itulah dia. Kalau anda tak pernah melihat Initial D, saya suggest pergi kat Shopee, pergi beli DVD dia. Tapi dah kena tengok tu kena ada DVD player pula lah kan. Ataupun nak beli online, saya tak sure lah kat mana lah kan. Saya tak nak suggest torrent sebab itu namanya mencuri harta intelek. Saya tak setujulah bab-bab tu. Pada saya nak tengok balik Initial D ni, beli kat Shopee je lah. Beli kat Shopee tu pun original pun kan. Cuba-cuba je lah. Tapi layan lah Initial D ni sampai yang stage 6 tu. Tapi saya paling suka stage 1 sebenarnya. Ini dia pengenalan dia. Paling saya suka stage 1. Okay, sampai di sini saja. Assalamualaikum.